Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan surah Ghafir, insya-Allah pada petang ni ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Yusuf Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasulah kadzalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab. Ini masih lagi bawah perkara-perkara ataupun topik, iaitu contoh ancaman dunia, contoh kepada takhwif duniawi, di mana golongan-golongan yang engkar kepada arahan Allah, sama ada engkar dari segi sombong ataupun engkar dari segi jahil, maka golongan-golongan ini akan dibalas atas dunia lagi. Mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dibalas masa dunia lagi, yakni Firaun dan pengikut-pengikutnya telah ditenggelamkan. Itu yang pertama, itu ibrah yang pertama. Dan perkara yang kedua nak cerita dalam contoh ini ialah contoh dakwah surah, iaitu fad'ullaha mukhlisina lahuddin, pergantungan atau minta tolong ataupun doa penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pertolongan Allah akan sampai. Iaitu apabila Firaun telah mengancam untuk membunuh Nabi Allah Musa, maka Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan pergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanpa pengetahuan Nabi Allah Musa pun, maka Allah telah memasukkan keberanian dalam diri rajulun mu'minun. Tak jangka, macam tak jangka, tiba-tiba rupa-rupanya ada juga pengikut setia dia di kalangan Firaun itu. Mereka golongan-golongan yang beramal secara sulit-sulit ini menyembunyikan keimanan mereka. Jadi bila Nabi Musa berdoa kepada Allah, maka Allah bantu Nabi Allah Musa dengan mencampakkan perasaan berani kepada rajulun mukminun tersebut. Maka kebetulan rajulun mukminun ini ialah putera mahkota Firaun, bakal menggantikan Firaun. Jadi dia menyembunyikan, tiba-tiba bila dia rasa berani, Allah masukkan berani mereka pun berucap dengan panjang lebar. Satu ucapan yang paling panjang dalam Al-Quran, Allah nukilkan kisah perbualan orang awam dengan majlis umpama ini. Mana betul-betul spesialnya orang ini, rajul mukmin ini, bila Allah masuk ke dalam Al-Quran, kata-kata nasihat dia banyak dah. Sebelum ni banyak dah nasihat dia. Yang second lah, kata-kata yang kedua terakhir, dia kata apa lagi dalam majlis mesyuarat tersebut, dalam perjumpaan Nabi Musa dengan Firaun, dengan gerombolan askar-askarnya, maka dia nasihat lagi Firaun dan majlis penasihat diraja lah kononnya. Ada pembesar-pembesar, ada rakyat, ada Firaun, ada Nabi Musa sendiri, semua sekali ada. Dia kata apa? Tengok kata-kata rajul mukminun. Walaqad ja'akum Yusuf. Dia kata, wahai Firaun dan gerombolan ahli mesyuarat negeri ini, dan sungguh ja'akum, telah datang kepada kamu zaman dahulu lagi, untuk keturunan-keturunan kamu, yakni keturunan bangsa Mesir ini, keturunan itu dahulu. Siapa dia? Nabi Allah Yusuf. Walaqad ja'akum Yusuf, telah datang Nabi Yusuf dahulu. Maknanya Nabi Yusuf telah bertapak daripada negeri Kan'an, yakni daripada negeri bapa dia Nabi Allah Yaqub. Kan kisah Nabi Yusuf bagaimana dia dibuang pergi oleh saudara-saudara dia dan dijual kepada pedagang-pedagang daripada Mesir. Maka pedagang Mesir bawa Nabi Allah Yusuf ini ke negara Mesir.
Jadi diringkaskan cerita, bila Allah menemukan semua sekali Nabi Yusuf dengan semua keluarga-keluarga dia, maka Nabi Yusuf telah dilantik sebagai menteri kewangan. Dalam masa yang sama, baginda juga sebagai pemangku raja, pasal ketika tu anak Fir'aun zaman dia, bukan Fir'aun zaman tu kecil lagi, maka Nabi Yusuf memangku. Maka rakyat Mesir ini mengiktiraf Nabi Yusuf ini seorang menteri kewangan yang hebat dan seorang pemangku raja. Bab pentadbiran mereka menyanjungi kecekapan, kehebatan Nabi Allah Yusuf. Ya kata dia, walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat. Nabi datang dengan membawa bukti-bukti dia dilantik sebagai seorang rasul ke Mesir ketika itu, sebelum Firaun zaman Nabi Musa lah. Fama ziltum, maka kamu semua wahai penduduk Kipti negeri Mesir ini, maknanya warga negara Mesir Ori, dia dah dua bangsa dah. Satu bangsa Ori, orang tempatan Mesir, nama Kipti, dan gerombolan pendatang daripada keturunan Nabi Yakub dipanggil Sibti. Ada dua kelompok masyarakat di Mesir. Yang majoriti Afrika ni, golongan Kipti. Maka fama ziltum, maka tidak sentiasa kamu, yakni keturunan-keturunan kamu, nenek kamu, wahai Fir'aun dan gerombolan-gerombolan kamu zaman dulu, zaman Nabi Yusuf dulu, sentiasa fi sakim mimma ja'akum, dalam keraguan dari apa yang telah datang kepada kamu dengannya. Maka ketika itu kamu hanya, wahai orang-orang Kipti, daripada zaman dulu lagi, kamu hanya mempercayai Nabi Yusuf ini sebagai seorang menteri dan sebagai seorang pemangku raja. Setakat tu je, setakat dunia je. Tapi bab ilmu dia, bab agama dia, bab kitab-kitab yang dia ajar, kamu tak ambil pertimbangan. Dunia, wahai orang kita, kamu ikut, tapi bab agama kamu tak ikut. Dulu lagi macam ni, kamu dalam keraguan, betul ke tak betul Nabi Yusuf ni seorang Nabi, betul ke tak betul ajaran dia, kamu ragu dulu lagi. Dulu hingga sekarang pun sama, wahai Fir'aun dan rombongan kamu. Itu maksudnya. Maksudnya pemuda ini membentangkan zaman dulu dah berlaku sejarah dia, Nabi Allah Yusuf memerintah di Mesir ini, dan orang Kipti, bangsa Kipti ini dahulu lagi tidak ikut ajaran Nabi Allah Yusuf dengan penuh, ikut sikit-sikit saja, ragu dengan tu. Hatta iza, hingga ketika halaka qultum, hingga ketika wafat Nabi Allah Yusuf, kamu masih lagi tak percaya dengan dia, tak ikut penuh ajaran dia. Maka bila mati Nabi Allah Yusuf, bila wafat Nabi Allah Yusuf, apa dia? Lan yab'atsullahu, maka kamu mengatakan lan yab'atsullahu, mudah-mudahan Allah tidak akan mengutuskan Nabi min ba'dihi, sesudahnya, rasulan, rasul-rasul yang lain tak payah Allah lantik lah. Cukup dah dengan ajaran tok nenek kami ini. Itu perangai dia. Perangai dia memadai dengan ajaran tok nenek, ajaran turun-temurun dia. Dia tak suka kalau orang lain datang mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Nabi Allah Yusuf mati untuk tok nenek bangsa Kipti ini, mereka mengatakan, pemuda ni kata, kamu ada mengatakan kalau boleh lepas ni tak payahlah Allah utuhkan nabi-nabi yang lain, cukuplah dengan kita punya amalan-amalan kita ini. Sehinggalah sekarang ini Allah utuskan Nabi Allah Musa. Itu maksudnya. Maka lan yab'atsullahu min ba'dihi rasulan, tak payahlah Allah lantik lagi sesudah kematian Nabi Yusuf ini rasul-rasul yang lain lagi. Maka bila dicakap macam ini, kadzalika, dipanggil idkhul ilahi, idkhul ilahi, kadzalika, dan demikianlah yudillullahu, Allah menyesatkan, Allah menyesatkan orang-orang yang berfikir macam ni. Dia tak nampak perkara-perkara agama, dia tak nampak, dia nampak perkara-perkara dunia saja. Dia nampak hanya ilmu-ilmu yang dia rasa ilmu agama yang benar. Rupa-rupanya ilmu agama mereka tu jauh daripada kebenaran seperti agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar tersebutlah maka Allah tutup, maka Allah menutup hati orang-orang Kipti ini. Tidak nampak bagi hak yang benar. Walaupun cerdik, walaupun pandai, tetapi bab
ilmu benar, bat ahli agama kebenaran kitab kitab mereka Allah tak buka, Allah sesatkan mereka. Kadzalika yudillullahu man huwa, Allah yang dia nakir, Allah sesatkan dia. Allah tak buka hati dia, Allah tutup hati dia. Tutup hati ini kenapa tutup hati? Semalam kita cerita dah. Allah khatam, Allah sesat. Tahap sebelum Allah sesatkan kaedah yang tertinggi, maka Allah tengok dulu peringkat bawah dulu. Tahap kesesatan ada 4 kita cerita semalam. Tahap yang paling rendah ialah dia panggil raibun, ragu. Ragu maknanya bila Nabi cerita baca ayat-ayat Allah, mereka mengatakan, betul kata betul Nabi baca ni? Betul kata betul orang ni baca ni? Betul kata betul orang ni tafsir Quran ni? Dia rasa ragu macam tu. Bila dia rasa ragu, itu tahap kesesatan pertama. Allah tak nampak ketika tu. Maka ketika itulah, maka dia pilih yang tak betul. Bila dia pilih tak betul, dia rasa ragu, betul ke tak betul, betul ke tak betul ni, dia pilih yang tak betul, maka itu dipanggil tahap sesat yang kedua, dipanggil dhalalah, kesesatan yang kedua. Maka dia pun beramal dengan yang tak betul tadi. Maka dia beramal dengan yang tak betul tadi, beramal dengan apa yang tok nenek dia amalkan tadi, maka dia mula berhujah yang dia saja benar, amal tok nenek mereka sahaja yang benar. Nabi cerita macam mana pun, Quran cerita macam mana pun, dia rasa tak betul yang orang cerita tadi, pasal dia mengatakan apa yang dipegang itu adalah benar. Maka ketika itulah dia mula melawan. Dia pula bertindak melawan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan sekian-sekian membantah. Maka itu dipanggil tahap yang ketiga, iaitu dipanggil mujadalah, berlawan. Dia pula berlawan. Dia orang cerita hadis yang itu taraf dia oh ini sahih, dia kata. Itu dia lawan. Dia lawan apa-apa kata-kata Nabi, dia lawan apa kata-kata Allah, kerana beranggapan apa ajaran dia lagi benar. Dia macam itu, maka itu dipanggil mujadalah. Dan bila keadaan macam ni lah, barulah Allah gunakan tahap apa tu kesesatan yang keempat, yakni khatamul qalbi. Allah tutup mata, hati, telinga dia atas perkara-perkara kebenaran Al-Quran ini. Maka punca dia, Allah kata, punca dia apa dia? Tengok kadzalika yudillullahu man huwa, memang Allah telah menyesatkan orang-orang ini. Punca asal dia lah musrifun, mereka melampaui batas daripada amalan-amalan mereka. Amalan Allah suruh, amalan Nabi suruh sekian-sekian amalan, tapi mereka buat perkara-perkara yang berlawanan daripada apa yang Nabi ajar, apa yang kitab ajar, apa yang Allah ajar dan Quran ajar. Dan untuk dulu kitab lain lah, maka mereka buat ke arah berlawanan. Allah suruh mentauhidkan dia, mereka mensyirikkan dia. Allah suruh mensunahkan Nabi dia, dia membid'ahkan Nabi dia, ajar Nabi dia. Itu maksud musrif, melampaui batas sekian-sekian, amalan sekian-sekian, dia jauh lebih melampaui batas tersebut. Dia buat amalan-amalan lain yang lari daripada apa yang Allah tunjuk daripada batas tadi. Pertama, punca yang kedua, murtab, iaitu menzalimi orang lain. Orang lain nak buat amal, mereka condemn, mereka bantah, mereka halang, jangan beramal dengan sekian-sekian amalan. Maka dua perkara. Yang pertama, amalan dia melampaui batas. Yang kedua, mereka menzalimi orang lain dengan cara menghalang orang nak baca ayat-ayat Allah kepada mereka. Itu punca yang Allah buat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim hingga akhir ayat. Maka atas faktorlah, bila kita jangan sekali-kali ambil perangai orang-orang degil ini dengan membantah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang cerita sesuatu ilmu, kita kaji dulu. Kita kaji ada tak dalil bukti amalan sekian, ada tak dalil dan bukti fahaman-fahaman sekian. Bila kita tengok ada dalil bukti, kita ikut dalil bukti tersebut, barulah termasuk orang yang diberi hidayah sebenarnya. Huraian kepada mereka melawan ayat-ayat Allah ini, ayat 35.
allazina yujadiluna fi ayatillah, iaitu orang yang berani memperdebatkan, orang yang berani menolak ayat-ayat Allah, orang berani mengatakan ayat-ayat yang baca tak betul, orang-orang yang memperdebatkan, orang menolak fi ayatillah, tentang ayat-ayat Allah. Apa dia? Bi ghairi sultanin, tanpa sebarang hujah, tanpa sebarang dalil bukti, mereka mengatakan mereka betul, orang lain tak betul. Ini masalah. Punca Allah khatam tadi, Allah kata pasal dia punya apa tadi? Dia punya perangai dia melampaui batas dan dia menzalimi. Punca dia dua perkara tu ialah bila orang baca ayat-ayat Allah, cerita bab agama komplit dengan dalil dan bukti, kenapa buat sekian-sekian, dalil Allah kata sekian-sekian, Nabi kata sekian-sekian, tapi mereka tak pakai. Mereka masih mengamalkan amalan-amalan mereka walaupun tidak ada dalil dan bukti. Ini sama kita sekarang kan? Sama dengan zaman sekarang pun ini, orang gemar beramal dengan amalan-amalan tanpa dalil bukti, hanya berdasarkan prasangka semata-mata. Mereka tidak ada usaha nak semak semula. Mereka tidak ada usaha nak tanya khabar setiap amalan dia tadi betul ke tak betul. Tak cabur cari dalil dan bukti dia. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Orang yang berani itu ialah orang yang ayat Allah mereka tolak tanpa sebarang bukti. Kabura maqtan amat. Ini bukan semula. Kabura maqtan, maka amat besar sekali kebencian Allah. Indallah, di sisi Allah, wa indal ladzina amanu, di sisi, dan orang-orang yang beriman pun benci juga atas perkara-perkara kesesatan mereka ini. Orang yang beramal tanpa hujah, orang yang beramal tanpa dalil, orang yang berantikad akidah yang tanpa sebarang dalil juga, maka Allah amat benci mereka ketika atas dunia lagi. Mereka beramal dengan tadi, Allah benci pada mereka. Kabur maqtan indallahi wa indal ladzina amanu. Allah benci, orang beriman benci, malaikat semua benci, semua kutuk dia ketika itu atas dunia lah, di akhirat lebih lagi. Maka kadzalika, demikianlah akibat mereka beramal sedemikian rupa, maka apa dia? Yaqba'ullahu, Allah menutup oleh Allah. Apa dia? Ala kulli qalbi, setiap hati mereka, ruang hati mereka Allah tutup. Tutup apa? Tutup dari segi benda-benda keagamaan. Tak nampak perkara-perkara berkenaan dengan amalan dan iman, mereka tak nampak perkara itu. Maka mereka bila tutup hati mereka, maka mereka akan menjadi sebagaimana golongan mutakabbirin dan juga jabbarin. Mutakabbirin menjadi orang yang sombong, tahu cerita macam mana pun mereka rasa mereka lagi tepat. Mereka tak suka dengan orang lain boleh lawan beramal seperti mana mereka tak suka juga. Jabbarin mereka menzalimi juga, mereka sewenang-wenangnya beramal dengan amalan-amalan mereka. Itu kata-kata rajul mukmin ni. Dia bercakap ni, dia bagi nasihat pada majlis raja tadi. Maka lagi marah Firaun. Dia takut penyokong-penyokong ataupun rakyat-rakyat dia terpengaruh dengan putera mahkota ini. Maka Firaun pun cukup marah. Maka dia pun nak menarik balik perhatian rakyat dia, pembesar dia kepada dia, mengatakan dia orang bijak juga. Maka dia pun buat suatu kata-kata. Ni Firaun kata, ayat 36. Wa qala Fir'aunu, maka berkatalah Fir'aun lepas pada rajul pemuda tadi bercakap, penyokong muslim bercakap, maka Fir'aun bangun. Maka Fir'aun pun perintahkan, ya Haman, wahai Haman, memanda beta. Panggil Haman menteri dah. Wahai Haman, memanda beta. Apa dia? Ibni li, bina untuk aku sorhan, satu bangunan yang tinggi. Bahaya ni. Bangunan satu ustaz tu dia cerita ada bangunan ni berapa kaki, berapa batu, tahu dia kata ada dah. Ada kesan-kesan dia pernah buat. Ni orang tak mengaji tafsir ni. Tengok orang tafsir kata tengok kata dia. Tengok ayat Quran. Wa qala fir'aunu ya Haman nubni li, bina untuk aku sorhan, satu bangunan tinggi, la'alli, semoga aku ablughul asbab, dengan boleh mencapai ke pintu-pintu
langit tinggi tersebut. Wahai Haman, bina untuk aku satu bangunan tinggi. Aku nak naik ke langit, pintu-pintu langit, aku nak tengok apa ada pintu-pintu langit tersebut. Aku nak tengok dia itu apa dia ayat yang ke-37. Aku nak tengok di pintu-pintu langit asbab yakni pintu-pintu langit tersebut, as-samawat langit tersebut, fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku dapat lihat Tuhan Nabi Musa ini. Dia tengok Tuhan. Tafsir mengatakan dia bukan nak pergi sangat pun, dia cuba menyuara saja, hanya bercakap saja supaya orang lain percaya dengan dia dan tolak hujah rajul mukmin tadi. Aku nak naik ke langit, aku nak tengok pintu langit, aku nak tengok Tuhan Nabi Musa ni. Wa inni la azunnuhu kadhiba. Aku yakin Nabi Musa ini seorang pendusta, dia menjual nama Allah, dia kata dia Allah utuskan dia, rupa-rupanya tak betul. Nabi Musa berbohong saja. Sedangkan aku ini Allah lantik jadi pengurus Mesir dah. Siapa dia tu? Dia kata itu Dia kata dia, walaupun dia mengatakan dia Tuhan, tapi Tuhan tu Tuhan anak saja. Tuhan hanya dilantik oleh Tuhan yang besar tu, itu Tuhan benar. Maka itulah kata-kata dia yang tadi. Wa kadzalika, dan demikianlah apa dia? Firaun kata-kata macam ini sebenarnya bisikan syaitan, bukan akal dia kan. Bisikan syaitan nak menang juga dalam berdebat, nak menang juga dalam bercakap tadi. Walaupun benar salah pun, dia pun dibisik oleh syaitan, dia bercakap ke arah tu juga. Tengok ayat dia. Wa kadzalika, dan demikianlah zuyyina li fir'auna, telah diperindahkan bagi Firaun. Siapa dia perindah? Kerja syaitan lah. Syaitan yang memandang indah kepada Firaun, walaupun apa yang Firaun buat tadi tak betul, Firaun rasa betul perkara tersebut. Macam kita lah, kita beramal dengan amalan-amalan yang tak betul ini, kita rasa betul. Dipandang indah benda-benda yang tidak indah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, ayat dulu lah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Bila kita buat jahat pun nampak benda tu ada dia punya kebaikan, dia petunjuk rupanya, kita rasa lah. Pasti tak zujina, diperindahkan oleh syaitan sebenarnya. Syaitan anak murid iblis zaman Nabi Adam dulu, ada lagi dia memandang indah apa-apa keburukan yang kita buat supaya kita leka dengan dunia ni. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi, maka diperindahkan oleh syaitan bagi Firaun yakni seburuk-buruk perbuatannya. Wa sadda 'anis sabil, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Maka bila buat macam ni, maka Allah kata idkhul ilahi, Allah mencelah, Allah bagi tahu kepada pembaca-pembaca Al-Quran segala kata-kata Firaun, segala ucapan-ucapan Firaun sebenarnya apa dia? Wa ma kaidu fir'auna, dan tidaklah tipu daya Firaun tersebut illa fi tabab, tetapi dalam keadaan kerugian semata-mata. Maka tengok menafikan hujah-hujah, orang kata dah buat dah, Haman dah buat dah bang naik ke langit. Mustahil itu perkara-perkara pasal dekat sangat dah dengan tempoh Allah musnahkan Firaun dan tentera-tentera dia, dekat sangat dah dengan peristiwa perjuangan yang terakhir, perbincangan yang terakhir ini. Mana mungkin kata ustaz tersebut Firaun dah arahkan Haman buat bangunan berapa batu, tadi tengok dalam TV, keluar dari YouTube semua dah. Banyak orang nasihatkan dia. Wallahu taala sejauh mana saya pun tak perhatilah. Maka tidak ada bangunan yang sini. Wa ma kaidu fir'auna, tak berdaya pun tipu, dia cakap saja Firaun tersebut illa fi tab, kecuali dia rugikan apa? Dia lagi Allah akan hancurkan dia, lemaskan dalam laut. Maka bila dia kata macam tu, dia perintah macam tu, rajulun mu'minun jawab lagi. Orang muda jawab lagi, tengok berani dia. Keberani Allah cepat berani. Dia kata apa? Wa qala allazina aman, berkata orang beriman tadi lagi. Wahai Firaun dan gerombolan-gerombolan orang Mesir ini, apa dia? Ittabi'uni, ikutlah aku. Kenapa? Pasal aku mengikuti ajaran Nabi Allah Musa takkadil kat situ. Baru dia declare rupa-rupanya dia dah beriman dengan seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, sebagaimana isteri Firaun Hasiyah tadi, rupa-rupanya dia dah secara senyap-senyap beriman dengan Allah sebagaimana yang
yang ditunjuk ajar oleh Nabi Allah Musa. Wa qala allazina amana ya qaumi wahai kaumku ittabi'uni ikutilah aku. Kenapa? Ahdikum, aku akan tunjuk kepada kamu sabilar rasyad, jalan yang benar, jalan seperti mana yang Allah perintahkan, jalan seperti mana yang diamalkan oleh Nabi Allah Musa. Amal soleh, iman dan amal soleh. Iman sebagaimana Allah perintahkan, amal soleh seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa. Dua perkara tu ada, ikut akulah. Kalau nak berjaya, ikut aku. Kata lagi, sama lagi. Ya qaumi, wahai kaumku. Tengok kenapa kamu sombong sangat tak nak ikut aku? Innama hazihil hayatud dunya mata'. Ulang banyak kali ayat Allah ulang ayat ni. Innama, sesungguhnya, hazihil hayatu, kehidupan dunia ini wahai kaumku. Apa dia? Mata', maknanya negeri yang sekejap, kesenangan yang sekejap dan kesenangan yang sikit saja. Mata'ul hayatud dunia. Mata' ini ialah benda-benda kesenangan yang terlalu kecil, yang terlalu sementara. Maknanya dunia ini, Rajulun Mukminun kata, benda yang amat-amat sangat dan habislah dunia ni. Kenapa kamu tergila-gila sangat menghabiskan seluruh masa kamu dengan benda yang nak habis ni? Sedangkan akhirat, benda yang banyak, benda panjang, benda dekat ini kamu tinggalkan. Itu maksudnya. Maka kenapa Fir'aun, kenapa Haman, kenapa Qarun, kenapa semua penduduk-penduduk Mesir ini duk kejar lagi dunia, sedangkan dunia dah nak habis dah. Makin hari makin sikit, makin hari makin sikit. Tapi masa kamu makin hari makin banyak, makin hari makin banyak, makin hari makin banyak kamu gunakan benda yang nak habis. Tak betul kamu ini wahai Fir'aun dan gerombolan-gerombolan Mesir ini. Kenapa kamu tak nampak kebenaran ini? Dan wa innal akhirah, dan sesungguhnya akhirat itu tempat yang kita kekal, tempat yang kita nak pergi ini, ia merupakan darul qarar, negeri yang kekal. Bila dapat saja masuk akhirat, kalau kita berjaya beriman dan beramal soleh, maka sana kehidupan sejati baru bermula, maka akhirat bermula kekal selama-lamanya dan tidak akan mati-mati lagi. Duduk bergembira di hari akhirat tersebut. Mati saja, bermula dengan alam barzah, bermula dengan pada mahsyar semua sekali, masuk syurga lah sekali, kekal selama-lamanya insya-Allah. Allah pilih kita dan keluarga kita dan jemaah kita termasuk golongan orang-orang yang nampak perkara ini, yang dunia ini ala kadar ataupun gunakan dunia untuk mencapai tujuan hari akhirat. Maka kita berusaha nak pergi ke hari akhirat dengan kita gunakan dunia yang kita dapat, dunia yang kita perolehi ini. Maka bila habis ni ayat terakhir, mukmin saya belum habis lagi, yang kedua akhir. Maka Allah buat pula ayat idkhul ilahi. Ayat idkhul ilahi, pencerahan Tuhan supaya meyakinkan kita sebagai pembaca Al-Quran, iaitu alam akhirat semacam mana, balasan Allah macam mana. Man amila sayyi'atan fala tujza ila mithlaha. Sesiapa yang buat jahat, sesiapa yang tak beriman, sesiapa yang buat perkara-perkara yang melanggari Allah, melanggari Nabi, maka Allah kata di akhirat fala tujza illa mithlaha. Hukuman Allah setimpal dengannya, tak kurang tak lebih, maknanya sebanding. Mithlaha, dia buat 10, dia buat jahat 10, Allah balas 10 untuk kejahatan. Allah kata Maha adil untuk kejahatan, walau bagaimana untuk baik. Wa man amila solihan, sesiapa yang berbuat amal soleh, yakni mengikuti apa yang Nabi ajar, beramal seperti Nabi buat, maka min zakarin au unsa, sama ada lelaki ke perempuan ke, janji dia buat amal soleh, dia beramal berdasarkan hujah dan bukti, beramal sebagaimana yang diajar oleh Nabi tadi, maka wahwa mu'minun, dan dia orang tadi domir pada yang buat amal tak soleh tadi, mukminun, orang yang mukmin tulen, orang yang beriman sempurna,
amal soleh baru dipanggil orang mukmin tulen. Kalau orang Islam pun dia buat amal tak soleh, yang ni dia buat amal tidak ada dalil bukti, maka tak soleh amal tersebut. Amal soleh amal yang ada bukti, maka dia bukan orang mukmin tulen. Ayat ni kalau dia beramal soleh saja baru dapat mukmin tulen. Wahwa mu'minu, seorang mukmin tulen. Orang mukmin tulen ini faulaika, mereka itulah apa dia? Yadkhulunal jannah, mereka memasuki syurga Allah. Kalau buat jahat setimpal, buat baik Allah gandakan. Gandakan pasal apa? Syurga ini tak ternilai ketinggian dia. Tidak ada, tak boleh buat banding. Syurga ini amat-amat indah, amat-amat melebihi lagi daripada apa yang kita amalan kita. Betul syurga ini masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Kena ingatlah, amalan kita banyak mana pun kita tak layak masuk syurga. Lahir-lahir saja kita tu beramal tak berhenti-henti, non-stop hingga mati, tak cukup masuk syurga. Pasal nak masuk syurga ini mesti masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berjuang, bila kita nak taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha nak ikut arahan Allah, berusaha nak beramal seperti Nabi beramal, itulah perjuangan, itulah dapat rahmat kat situ. Dan rahmat juga belajar Al-Quran pun rahmat juga, rahmat maka di sini sebenarnya masuk syurga. Maka bila rahmat inilah yarzaquna fiha, mereka diberi rezeki di dalamnya. Tengok, bi ghairi hisab, tak terhingga keindahan rezeki Allah dalam syurga, tak terhingga, tak boleh kira kehebatan syurga. Sambung lagi kata-kata rajul mukmin lagi, wa ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku manu Firaun gerombolan dia lah. Mali, apa hal kamu ni? Wahai kaum-kaumku, apa hal kamu ni? Kenapa kamu ni? Ad'ukum ilan najati, aku ajak kamu, aku bagi tahu kamu sekali untuk selamat kamu, selamat akhirat. Sana baru mula-mula kehidupan. Tetapi kamu tak nak ikut juga, kamu tak nampak apa yang aku bagi tahu kamu ini. Maka watad'unani ilan nar, kamu seolah mengajak aku ke jurang neraka. Aku nak ajak kamu ke syurga, tiba-tiba kamu tak nak, kamu nak ajak aku ke neraka. Pelik pelik wahai kaumku. Apa dia maksud dia? Kenapa kamu mengajak aku masuk neraka? Tad'unani liakfura billah. Maka kalian menyeruku supaya aku engkar kepada Allah. Bukan setakat engkar. Wa usyrika bihi, mensyirikkan Allah sebenarnya. Dah tahu dah Allah Maha Esa, kita kena berdoa dengan Allah semata-mata. Tapi kamu minta dengan Firaun, minta dengan Tuhan-Tuhan yang Firaun tunjukkan. Dalam kitab tafsir, Firaun sebelum rombongan pembesar-pembesar menghadap dia, dia buat satu berhala-berhala lain lagi. Berhala-berhala di bawah Firaun. Mana berhala Firaun, Allah itu tahap dia. Maka mula-mula dia suruh pegang berkat dengan tu. Maka ayat ni, wahai pembesar-pembesar, kamu menyeruku supaya aku engkar kepada Allah dan aku mensyirikkan Allah dengan mengikut amalan-amalan seperti mana kamu buat sekarang ni, yang ni mempersekutukan Allah dengan selain Allah. Ma laisa li bihi ilmun, dan tiada pengetahuan aku mengenainya. Aku tak tahu perkara tersebut, pasal aku hanya Allah saja kehidupan aku. Maka wa ana ad'ukum, padahal aku telah menyeru kamu, minta dengan kamu, ad'ukum ilal azizil ghaffar, kepada supaya berdoa, supaya sembah, bergantung kepada Allah. Dia tak kata nama Allah tak diganti dengan Al-Aziz, yang maha perkasa. Allah yang maha perkasa. Kenapa dia menggunakan Al-Quran menggunakan sifat Al-Aziz bukan ilallah? Pasal nak tunjukkan kepada kita baca Al-Quran supaya kita gerun. Bila kita tak ikut dengan Allah, tak bergantung dengan Allah, Allah ada sifat Al-Aziz, perkasa, Allah boleh hukum, tidak ada boleh selamat kita. Ini Quran. Quran kadang-kadang dia tak guna nama Allah tadi, tapi dia guna sifat-sifat Allah untuk menakutkan orang baca Al-Quran. Oh, kamu tak ikut Allah ya? Okey, ingat Al-Aziz akan hukum kamu. Bila Al-Aziz hukum kamu, maka kamu tak mampu nak selamat diri kamu lagi. Yang kedua, Allah guna Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Hanya Allah saja boleh mengampun dosa kamu, dan dengan rahmat dia bagi syurga. Kenapa kamu tak nak bergantung dengan Allah, nak ikut Firaun lagi?
sebenarnya apa yang kamu bergantung harap, apa yang kamu minta tadi sebenarnya, maka huraian dia la jaroma maknanya tidak diragukan, tidak diragukan annama tad'unani, bahwa seruan aku kepadanya laisa lahu da'watan fid dunya, maka tidak syak lagi bahwa makhluk-makhluk yang kamu ajak aku menyembah itu, maka sebenarnya laisa lahu da'watan, tak mampu dia nak menyahut seruan kita sebenarnya. Kita dah pergi menyeru selain Allah, sebenarnya Rajul Mukmin kata dia tak mampu nak dengar dan tak mampu nak tolong pun. Dia penegasan orang-orang yang kamu bergantung selain Allah itu laisa lahu da'watun, tak boleh menyambut seruan kamu sebenarnya. Kamu hanya bertepuk sebelah tangan saja. Kamu rasa dia boleh tolong kamu, sebenarnya dia tak ada kuasa nak tolong kamu pun. Fid dunia wala fil akhir, atau dunia ke di akhirat ke, dia tak tahu menahu pun orang-orang yang kamu bergantung, orang-orang kamu menyeru tadi, orang yang kamu puja-puja tadi, tidak ada apa kuasa sebenarnya. Wa anna maraddana, dan sungguh tempat kembali kita ilallahi, kepada Allah saja tempat yang kita bergantung harap. Dengan dia saja sepatutnya kita minta pertolongan, dengan dia saja kita beribadat. Maka Allah tambah lagi dipanggil ayat idkhal ilahi, pencerahan Allah. Wa innal musrifina, orang-orang yang tak ikut juga, orang-orang yang melampaui batas juga, masih lagi menyeru kepada selain Allah. Allah kata hum ashabun nar, mereka ini aku akan humbankan sebagai penghuni puntap dalam neraka jahanam. Semoga Allah tak masuk golongan-golongan ini. Last kali pemuda ni kata, penutup dia nak tamat lah. Banyak panjang berapa? 6 ucapan dia yang Allah nukilkan kata-kata dalam Quran. Hebat orang Rajul Mukmin ni. Dia kata apa? Last kali. Last kata-kata dia lah. Mana? Ayat yang ke-44. Fatazazkuruna, dia ada takdir kan, dia takdir sekiranya kamu berdegil juga, wahai kaumku, wahai Firaun, wahai pembesar Samsir ni, sekiranya kamu degil juga ni, kamu tak nak ikut juga, kamu tak nak ikut kata-kata aku juga, walaupun panjang lebar aku cerita kamu ini dengan dalil buktinya, kamu degil juga, maka fatazazkuruna, ingat kelak bila mati nanti, bila di hari akhirat nanti, fatazazkuruna, kamu akan ingat. Ingat bila kita jumpa kawan-kawan kita menyeru dengan dia, sama boleh berdalil. Dia ingat balik, rupanya dulu dia bagi tahu aku dah perkara ni. Dia ingat balik. Ni kata, dia tengok Rajul Mukmin kata, wahai mana kamu degil juga, aku cerita baca kamu degil juga, di akhirat nanti kamu akan ingat kata-kata aku ini. Maka Allah kembalikan balik. Setiap kita bagi tahu orang, setiap kita ajak orang supaya beriman kepada Allah, mari mengaji, mari beramal, maka bila pergi mati menemui Allah, Allah akan ingat balik benda-benda orang ajak dia, tapi kenapa dia degil. Ayat ni nama ibrah dia. Fatazazkuruna, maka kelak kamu akan ingat ma aqulu lakum, aku pernah katakan bagi kamu seumpama ini. Sama untuk kita beramal lah. Kita boleh beramal dengan ini. Orang degil kesian dengan dia, pakai sebagai satu hujah pahala untuk kita, dosa untuk dia. Kenapa? Dia tak nak ikut kata-kata kita masa atas dunia ni. Ma aqulu lakum, apa yang aku kata bagi kamu. Lepas tu wa ufawwidu amri, dan aku menyerahkan urusan. Last sekali apalah? Dan last sekali wa ufawwidu amri, aku menyerahkan segala urusan, segala ajakan aku, segala nasihatku, aku menyerahkan kepada ilallah, kepada Allah. Tengok orang beriman. Orang beriman dia lepas pada cerita, aku serahkan segala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah saja boleh membolak-balik hati kamu. Allah saja boleh beri hidayah kepada kamu. Kenapa? Dia berceritalah kerana innallaha, sesungguhnya Allah itu basirun, amat melihat, nampak, amat melihat kamu, amat melihat dalam hati kamu. Allah Maha mengetahui kenapa kamu enggar, kenapa kamu enggan, pasal Allah mengetahui perangai kamu. Basir, Allah Maha melihat. Kamu tak ada melihat, tapi Allah Maha melihat. Lepas tu bil ibadi, dan untuk hamba-hambanya Allah Maha melihat luar, dalam, jauh, dekat, dalam hati ke, mata ke, semua Allah mengetahui akan urusan hambanya yang degil-degil ini.
Maka Allah pun buat idkhal ilahi, sekali lagi pencerahan. Maka habis ceritalah. Maka ketika itu juga diriwayatkan dalam kitab tafsir, pemuda ini pun larilah. Lepas-lepas cerita dia pun lari ke hutan, masuk hutan. Banyak sekali tafsir, banyak sekali tafsir kisah Israiliyah mengenaan dengan Rajul Mu'min ini. Ada separuh mengatakan bila dia lari, Firaun meeting askar-askar dia suruh 500 askar kejar Rajul Mu'min ini. Bila kejar, ini Israiliyah tau, tapi datang satu petik apa ke, matikan semua sekali. Sama suara pergi cukup semua sekali, takut nak pergi semua sekali. Ada juga macam tu. Banyak kisah, tapi yang paling sahihnya orang ini diselamat, Allah selamat ayat ni. Ayat ini kata fawaqahu Allahu sayyiati, memandangkan orang tadi, rajul mukmin tadi menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap urusan diserahkan oleh Allah taala, maka fawaqahu Allahu sayyiat, maka Allah selamatkan dia rajul mukmin ini, selamatkan dia husayyiati ma makaru, apa yang ditipu daya oleh Firaun tadi, Allah selamatkan dia. Maka dan ketika itu juga Allah perintahkan Nabi Musa keluar dengan gerombolan dia duduk setempat. Malam tu Allah perintahkan, wahai Musa, kamu keluar menuju ke laut. Kenapa? Malam itu juga Firaun mengarahkan semua penduduk negeri dia, yang ni tentera kerahan ke, tentera sebenar ke, pergi tangkap Nabi Allah Musa. Maka Allah campakkan perasaan geram, perasaan marah kepada semua orang lelaki dalam negeri Mesir, nak marah, nak tangkap Nabi Musa. Tengok ni, kerja Allah. Allah memasukkan perasaan geram, perasaan nak marah, perasaan nak keluar negeri Mesir untuk menangkap Nabi Allah Musa. Maka mereka pun semua sekali keluar. Tentera upahan ke, tentera benar ke, rakyat-rakyat lelaki ke, semua mengejar Nabi Allah Musa. Kenapa? Pasal Allah tak nak cemarkan orang yang jahat, orang yang kotor mati dalam negeri Mesir. Allah nak matikan orang jahat, orang yang najis ini dalam laut. Seumpama penentang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, rumah-rumah depa ni di sebelah sa'i dengan tu ya. Apa Bukit Marwah dengan Bukit Safai, rumah-rumah dia dekat rumah dia ya. Darul Arqam apa situ juga. Ada tu ya rumah-rumah dia orang ni. Rapat-rapat rumah dia orang situ. Tapi bila Allah nak bunuh Abu Jahal, bila Allah nak bunuhkan Abu Lahab dan 70 orang lagi, Allah suruh mereka keluar. Rasa keluar nak pergi ke tempat Badar. Dia berperang di Badar tadi. Bila mati di Badar saja, maka semua 70 muka Allah longgokkan dalam satu lubang. Maka lubang itu menjadi lubang yang amat menakutkan. Tidak ada orang nak melawat pun. Tempat itu tempat yang penuh kehinaan. Makruh pun kita pergi tempat kehinaan seumpama itu. Dah ada tentera Islam yang pergi perang Tabuk pun jumpa tempat kubur-kubur orang jahat ni, cepat-cepat Nabi suruh jalankan. Maknanya tak boleh kita nak pergi melawat tempat-tempat yang paling najis, paling busuk, paling orang yang paling celaka ini. Sama kisah dia. Maka Allah nak keluarkan, nak buang sampah-sampah ini untuk bakar setempat, dikumpulkan di laut. Macam kita lah nak bakar sampah, sapu takkan bakar dalam rumah lah. Sapu segala najis yang keluar dalam rumah kita, keluar rumah, buang sampah, ambil sampah, pergi bakar dalam tu sampah. Itulah umpamanya. Najis layak dibakar dalam tempat pembakar sampah. Maka orang jahat ini layak ditenggelamkan jauh daripada bumi Allah ini, ditenggelamkan dalam jadi bila dia kejar Firaun, maka sampai di tepi laut, maka penyokong Firaun kata, penyokong Musa kata, wahai Musa, di belakang Firaun, depan laut, maka habislah kita ni. Maka Musa kata, apa nak takut, Allah ada bersama kita. Maka Allah pun perintahkan, wahai Musa, pukul laut. Maka dia pun larilah, dia menyeberang Laut Merah. Maka tentera Firaun pun sampai, tentera Firaun masuk juga, masuk tu sampai ke sana, Allah tutup balik laut, tenggelam balik, dan dinampakkan oleh semua Musa atau Bani Israel ni. Dia nampak, tengok, tenakut, orang tolong semua, dia nampak semua sekali. Dia orang terapung tolong berbagai-bagai bentuk. Supaya apa? Menjadi pengajaran, jangan lawan Allah, jangan lawan Nabi. Kalau lawan juga ini nasib. Tapi manusia takut sekejap je, insah sekejap je, lepas tu dia lupa balik. Maka Bani Israel kita baca Al-Baqarah, berbagai cerita lagi tentang kesombongan, tentang kedegilan mereka. Maka mana tadi?
Lepas tu wahaqa bi fir'aun al azab, maka Firaun itu akan seburuk-buruk azab. Bagaimana azab dia? Tengok ni. Ini dalil dan bukti Firaun sedang dihukum sekarang ini. An-nar, an-nar, neraka, api, ya'raduna, mereka dihadapkan. Bila tenggelam sahaja Firaun dengan gerombolan semua sekali raya Firaun, Mesir ini tinggal perempuannya. Orang perempuan dengan rumah tangga dengan ini yang tinggal mamu tiba-tiba nak mari Mesir. Orang baru pula mengantar Mesir tadi. Yang ni semua sekali hingga Habib Bakar tenggelam semua sekali. Maka ketika itu an-naru, mereka yu'raduna, mereka dihadapkan api neraka dah. Rupa-rupanya ini dalil di alam barzah dah dibakar dengan api neraka. Mati saja dah dibakar ketika itu orang yang jahat. Ini bukti dia. An-naru ya'raduna, neraka mereka dihadapkan alaiha, ke atasnya. Allah menghadapkan neraka, api neraka ke atas Firaun dan askar-askar dia ini. Bila masa? Wuduwan wa asyiyya, pagi dan petang. Adakah hanya dibakar pagi dan petang? Pagi petang nak ceritanya sepanjang masa sedang dibakar. Sepanjang masa dah merasa azab neraka di alam barzah. Amat-amat mengerikan. Tengok kesiannya yang mati zaman Nabi Adam lagi. Berapa lama dah mereka dibakar? Berapa lama dah mereka dibakar? Maka itulah dalil bukti ada azab, adanya penyiksaan di alam barzah lagi. Wuduwan wa asyia, pagi petang mereka dibakar. Lepas tu, dan bukan setakat itu saja. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari terjadinya kiamat nanti. Lepas itu adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, wahai Fir'aun dan kaum keluarga dan gerombolan-gerombolannya, masuklah kamu ke neraka jahanam untuk terima azab yang paling-paling keras lagi lepas kiamat nanti. Mana sepanjang masa Fir'aun ke Abu Jahal ke Abu Lahab ke akan dibakar hingga kiamat. Bila kiamat, terus Allah campakkan, humbakan ke dalam azab yang lebih hina lagi daripada itu, iaitu neraka jahanam. Maka esok kita cerita pula bagaimana suasana dalam neraka ni. Bagaimana suasana orang-orang dalam neraka jahanam ini berbahas, marah sama sendiri, menyesalnya di atas sikap keterlanjuran mereka masa atas dunia ni. Ayat 47 InsyaAllah kita baca esok lah pas tajuk yang berlainan. Allah nak nukilkan tentang orang-orang kafir, orang-orang banyak dosa, orang-orang yang Allah humbangkan ke dalam neraka jahanam, bergaduh sama sendiri, menyesalnya kerana ikut guru yang salah, mencari guru yang salah. Siapa guru dia? Allah akan tunjuk balik. Kenapa kamu ajar aku benda tak betul? Allah ceritakan dalam neraka jahanam, benda akan berlaku semacam ini. Pasal kerana kita meletakkan ilmu kita kepada guru yang salah. Maknanya kita sangkut, dipanggil apa? Dipanggil menyangkut lah. Menyangkut ilmu kereta api tadi. Letak ilmu yang salah, gerabak kereta api tadi. Maka itulah mengapa satu bahayalah kita nak belajar, kita perlu tanya daripada mana guru kita mengambil ilmu-ilmu ini. Kita khawatir ilmu yang dibawa tadi tidak berdasarkan dalil dan bukti. Bila tidak berdasarkan dalil bukti, dia termasuk kategori berprasangka. Berprasangka. Bila berprasangka, apa salahnya benda baik? Kita belajar ayat tadi pun, maka itu Allah tak akan terima. Maka kita tak ada usaha. Kita kena mencari untuk kita beramal. Kita kena mencari setiap amalan yang ada dalil dan bukti, kerana Islam terletak di atas dalil bukti, baru dipanggil agama. Al-Mubarak kata al-isnadu minaddin, pengajian bersanad, yakni guru ke guru terus ke Rasulullah adalah sebahagian daripada agama. Al-isnadu
Minaddin. Lau al-isnadu, kalau pengajian tidak ada sanad, kita pakai ambil baca buku saja, semua orang boleh kata semua perkara agama. Dia tak ada orang guide dia. Dia tak ada orang guide dia. Ini pada agama, ini pada hadis, ini pada Al-Quran. Tak ada orang guide dia. Maka semua orang bercakap agama semua sekali. Man syaa ma syaa. Dia boleh bercakap semua sekali. Bukan agama pun dia kata agama juga. Sedangkan kita agama berdasarkan apa yang Allah tunjuk kitab dia dan Nabi tunjukkan, itu agama tu. Kita nak pengajian bersanad, dan alhamdulillah pengajian kita, pengajian tafsir kita bersanad daripada Maulana Hadi, daripada guru dia, terus kelas sekali kepada sahabat-sahabat Nabi semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana Allah telah menemukan kita dengan tafsir sebagaimana yang bersanad yang kita pelajari di sini, yang kita pergi belajar tempat 50 hari di Pondok Darul Ulum Maulana Hadi. Memang setiap tahun program daurah tafsir khatam Quran dalam tempoh 50 hari, bermula daripada 1 Syaban hingga 20 Ramadan, insya-Allah. Semoga Allah beri masa kita, beri peluang kita untuk dengar semua kata-kata Allah, 6,000 lebih kata-kata Allah dalam jangka masa cuma 50 hari saja, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alil qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi